Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati fadil pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi dan ahli kuasa masjid serta imam-imam Surau Putra Al-Amin, semua para jemaah muslimin dan juga muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada kali ini kita dapat lagi meneruskan program pengajian ataupun tazkirah yang insya-Allah kita cuba untuk menggilakkan hati kita daripada gangguan dan juga daripada kotoran yang boleh menjadi penghalang kepada kita untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama yang bincang tentang masalah amalul qulub, amalan hati, mereka mengatakan manusia ini berjalan di atas muka dunia ini, kita berjalan dengan tubuh badan kita. Sama ada naik kereta, naik kapal terbang, naik kenderaan, kita berjalan. Tetapi bagi orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia mesti berjalan, permulaan dia dengan hati. Dia panggil sayrul qulub, berjalan dengan hati. Artinya kita mula perjalanan kita itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Tetapi bila manusia ni lupa daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia dekat kepada Allah, ataupun lupa terhadap gangguan-gangguan yang menghalangnya ataupun gangguan syaitan yang akan merosakkannya, maka orang ini duduk dalam keadaan bahaya. Kenapa bahaya? Sebab al-ghaflah, kelalaian ataupun kecuaian kita terhadap penjagaan hati ini menyebabkan kita akan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tajuk perbincangan kita di sini iaitulah al-ghaflah, iaitulah lupa ataupun lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Penyakit lupa ni memang banyak lupa lah kitanya, sehingga orang boleh buat kata-kata keramat Melayu mudah lupa. Tak? Sambil-sambil mudah lupa pun dia juga lupakan kita. Lepas tu dia buat pula kata-kata kepada kita. Melayu mudah lupa, lupalah kita. Bukan Melayu saja, tuan-tuan. Nabi Adam AS, waktu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah beri kepada Adam 1000 tahun. Kemudian dia tengok dalam zuriat dia ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, nama Daud AS. Dia tanya, berapa umur Daud? Malaikat kata 60 tahun. Dia kata, aku sedekah umur aku 40 tahun kepada Daud, cukup jadi 100. Waktu Adam nak mati, malaikat mari lah. 960 tahun malaikat mari, malaikatul maut mari nak ambil nyawa dia. Dia kata, ada lagi baki 40 tahun. Macam mana ada baki lagi? Kan Tuan Syekh Adam telah beri sedekah umur ni kepada Daud. Kata Nabi SAW, nasiya Adam fanasiyat zurriyatuhu. Tu Adam dulu lupa, maka anak cucu dia juga bersifat dengan sifat lupa. Itu dipanggil Allah SWT peringatkan kepada kita bahawa ghaflah. Dalam suratul Hasyri, tuan-tuan tanda suratul Hasyri ayat 19, kalau bolehlah para jemaah sekalian, kalau kita pergi belajar
Guru bawa kitab, kita beli kitab. Dia panggil bertalaqi. Tapi kalau kita pergi kuliah umum seperti kita ini, kita tahu kitab apa dia bawa, eloknya kita ada nota, tulis apa yang dikatakan. Nanti kita balik, kita ceramah pula kepada keluarga kita. Sekurang-kurangnya boleh sekali lalu, sekali ingat. Di samping kita beramal, kita juga ingat apa yang kita belajar. Dalam suratul Hasyr ayat 19, Allah SWT memperingatkan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sekali-kali kamu menjadi seperti golongan yang lupa kepada Allah. Bila dia lupa kepada Allah Ta'ala, fa'ansahum anfusahum, mereka juga lupa kepada diri sendiri. Kita pun tak ingat kita ni siapa. Kita tak ingat kita ni akan berakhir bila-bila masa. Sebab bila kita lupa kepada Allah Ta'ala, maka risiko dia tinggi, besar, iaitulah kita akan terlupa banyak perkara. Allah kata di sini, ulaika humul fasiqun, maka itulah manusia yang fasik, manusia yang tak baik. Kita berpindah kepada definisi ghaflah. Kalau kata lupa tu apa maksud dia? Dalam istilah yang disebut oleh para ulama, di antaranya Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang masyhur dalam kitab dia Mufradatu Gharibil Quran, dia kata sahwun ya'taril insan. Ghaflah itu iaitulah satu sifat lupa yang menimpa seorang manusia kerana dia tidak jaga, tidak berhati-hati dengan kehidupan dia. Kadang-kadang kita duduk diam-diam, duduk ramai-ramai begini, tiba-tiba terkeluar perkataan-perkataan yang tak baik, sehingga kita kata, oh minta maaf, sorry, saya terlupa tadi. Mana kata-kata kita tu boleh menggoris perasaan kawan kita, ataupun dalam kumpulan kita tu ada orang yang sensitif dengan tajuk yang kita bincangkan. Maaf, saya lupa. Satu. Yang kedua, kata Jurjani, apa makna ghaflah? Makna lupa itu mutaba'atun nafsi ala ma tashtahi. Seorang itu mengikut keinginan nafsu dia, apa yang nafsu nak, layan belaka. Itu juga masuk lupa. Layan belaka. Masuk dalam kedai ni, oh tak apa tuan, bayar ansuran bulanan RM50, RM60 je sebulan. Beli hak tu, akhir sekali cukup hujung bulan tengok tuntutan mari, daripada 50-60 tadi, gaji dia pun habis. Ghaflah. Ini dipanggil manusia yang lupa. Yang besar sekalinya ayat yang pertama tadi, iaitulah lupa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kesannya cukup buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam banyak-banyak ayat supaya kita ni jangan jadi orang yang duduk dalam kumpulan orang yang lupa. Dalam bahasa Arab kata ghaflah, jangan duduk dalam kumpulan al-ghafilin. Di antaranya dalam suratul A'raf ayat 205. Tuan-tuan tanda suratul A'raf 205, Allah kata wazkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbak, ingatlah kamu akan Tuhan kamu, fi nafsika, dalam diri kita. Mana sentiasa kita dengan Allah SWT ni tak pernah putus, tak pernah lupa. Ingat je, duduk diam-diam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir ni saya dah beberapa kali sebut, tuan-tuan biar saya yakin dah, setiap kali tanya semua beri jawapan, dah ingat dah zikir ni. Betul tak? Allah kata apa? Tadarru'an, dalam keadaan rendah diri, wa khifatan, dan dengan suara yang perlahan. Wa dunal jahri, jangan kuat suara. Ini arahan Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak berzikir, tak perlu kita bertempik, melaung kuat-kuat. Sebab kita berzikir bermaksudnya kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Yang tuan-tuan sudah hafal sifat Allah, kaunuhu sami'an, Allah SWT mendengar.
Bila mendengar tak perlu kita berzikir kuat-kuat. Sebab itulah saya kata, bila mari zaman cinta Nabi SAW ini, kadang-kadang orang terpaksa lagi, bukan sakat ceramah, tapi terpaksa kena bawa alat-alat nak menyatakan kita tu sayang kepada Nabi. Kita kata tak, nak Allah Ta'ala ajar kepada kita, wadunal jahri, jangan disuruh dengan suara yang kuat-kuat. Cukup kita berzikir dengan Allah Azza wa Jalla bil ghudu minal qawli bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Jangan lupa, sebab kita ni dua yang ada, pagi petang, siang malam. Itu ya dua pertukaran masa kita. Kemudian ada satu lagi pertukaran yang cukup menakutkan, hidup dan tu tak apa nak dengar dah. Hak biar punya mati tu pasal lemah lalu. Pasal apa lemah? Sebab kita duduk dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Akhir ayat ni Tuhan kata, wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang yang lupa. Ini pesanan Allah Azza wa Jalla terlalu banyak para jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab bila kita lupa, maka mereka ini akan leka, lara dan duduk dalam keadaan penuh dengan gelombang macam-macam jenis. Kita berpindah kepada anwa'ul ghaflah, jenis-jenis lupa. Lupa pada dua jenis juga. Satu dipanggil lupa yang terpuji. Ada juga rupanya lupa ni dipuji. Lupa apa tu? Iaitulah al-ghaflatu 'anil ma'asi wal munkarat. Kita terlupa nak menyertai kumpulan-kumpulan yang buat maksiat dan kumpulan yang buat benda mungkar. Lupa kita. Maksud lupa di sini memang kita tak ingatlah, sebab tak ada dalam agenda hidup kita nak buat benda tu. Ada setengah orang ni masya-Allah tabarakallah, lepas mari dengar ceramah, kebetulan malam tu ada perlawanan apa-apa, tengah duduk minum air, Allahu Akbar, saya minta maaf, saya terlupa tadi. Terlupa nak balik awal sebab nak pergi tengok pertandingan bola lah, mudah Senin. Menyesal dia duduk dengan ustaz lama sebab terlupa. Subhanallah. Ini dia panggil, sepatutnya kita memang kita lupa lah benda tu. Orang duk cakap depan dia buat tak tahu ya, benda tak ada faedah belaka tu. Tak ada faedah mana. Faedah dia nya sibuk duk cakap benda-benda yang tidak menaikkan darjat kita di akhirat. Itu dia panggil lupa. Itu lupa yang mahmud. Kalau orang tanya kata awak tak pergi semalam, tempat apa? Tempat majlis tu. Alhamdulillah, memang saya lupa benda tu. Jadi lupa yang mahmud itu iaitulah melupai perkara-perkara yang melara dan melekakan. Kerana tu kalau kita masuk, kita tengok di taman kita, ke masuk dekat rumah kita, tengok ada iklan benda-benda yang tak baik, iklan benda majlis-majlis mungkar dan maksiat, cabut je iklan tu. Dia tu tak boleh cabut, tak marah ke penganjur. Nah, kalau tak boleh cabut jangan baca, biar kita pun tak tahu. Tengok-tengok orang duk melompat dah kata alhamdulillah aku tak tahu. Itu dia panggil lupa yang yang mahmud, yang dipuji. Sebab tu ada setengah orang ni masya-Allah tabarakallah, kalau kita tanya dia bab benda-benda yang lara ni, dia tak tahu belaka. Malam ni apa dia tak tahu, wallahu a'lam. Yang saya tahu je kuliah di masjid. Yang saya tahunya macam mana saya nak khatamkan, nak habiskan juzuk Quran yang saya target untuk hari ni. Itu dia panggil lupa yang baik. Kita lupa benda-benda yang mungkar dan maksiat, dan juga kita melupai benda-benda tak baik yang orang buat pada kita. Senang ke tuan-tuan? Kehak ni yang paling payah sekali. Biasanya sebahagian orang lah, dia bercakap apa, oh dia kata apa yang awak buat dengan saya ni, saya tak lupa sampai mati. Kalau orang buat tak baik dengan dia, orang buat baik dengan dia, terlupa tak dia mati. Terlupa dah. Bila? Tak ingat. Oh, tak ingat lalu. Jadi sifat melupai benda-benda tak baik yang orang buat itu, dia panggil sifat al-afu. Kan kita doa salah satu daripada doa kita dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa. Kita dengan Allah Ta'ala kita minta, ya Allah engkau ni pemaaf, suka memaafkan, maaflah kita. Kita dengan Allah kita minta macam tu. Tapi bila orang lain minta maaf dengan kita, celek mata. No way, tiada maaf bagimu. Saya akan ingat sampai mati. Buat apa ingatkan mati? Ingat ke depan Allah Ta'ala ni tak ada kerja ke kita? Macam pergi mahkamah tinggi sambil minta lah,
kita kena ingat di hak kita berhadapan dengan yang berat. Yang kedua, lupa yang dicerca, yang mazmum, iaitulah kita lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa kepada perkara-perkara yang baik, maka itu dikira sebagai lupa yang cukup menakutkan kita. Kadang-kadang ini tak usah kata banyak, tuan-tuan. Analah dalam ceramah-ceramah saya, dalam kuliah tazkirah yang saya sampaikan, yang kita duk fikirnya, duk kempen masyarakat ni perkara yang amat asas dan simple sekali, iaitulah zikir pada waktu pagi, zikir waktu petang, zikir selepas salat, zikir dalam pergerakan kita, masuk rumah keluar rumah, naik kereta, masuk tandas keluar tandas. Sebab apa? Setiap kali kita sebut nama Allah bermakna kita mengingati Allah Azza wa Jalla. Kata di Abu Amr bin Salah, siapa dia berzikir mengikut pergerakan, orang itu sudah dikira termasuk dalam ayat Quran kata minaz zakirin Allah katsiran waz zakirat, laki-laki yang banyak menyebut nama Allah dan perempuan yang menyebut nama Allah. Kerana itu saya ambil buku orang Arab tulis tu, susun nama dia Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim tu lengkap bacaan daripada pagi sampai malam, daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Tuan-tuan ambil lah buku tu, tak dalam poket. Nak buat pergerakan apa, refer. Tak ingat, buat baca. Biar kita duduk tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Maka kategori lupa yang dicerca tadi ada beberapa kategori lagi. Yang pertama dia panggil al-ghaflah al-aridah, lupa secara spontan, dia mari sekejap lah. Kita ni baik, alhamdulillah, tapi kadang-kadang ada tak tersalah buat? Ada kan? Bila tersalah, kita tarik balik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Tanda ayat suratul A'raf ayat 201. Allah kata orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasy syaitan, bila digoda oleh syaitan, tazakkaru, dia cepat ingat. Kita kadang-kadang duduk diam-diam, tiba-tiba kita mengumpat orang. Mengumpat tu baik ke tak baik? Tak baik. Lepas kita kata, kita terus sedar, astaghfirullahalazim, atub ilaika ya Allah. Orang yang kita umpat tadi, kita puji dia di tempat yang sama. Minta maaf lah, saudara saya tadi tu cerita lama lah, sebenarnya dia ni orang baik, orang soleh, saya tengok duduk di masjid. Kita tukar channel terus. Ataupun minggu depan baru terlupa, baru teringat balik dosa kita, kita pergi puji dia di tempat yang sama yang kita keji dia. Itu dia panggil kafarah. Macam mana nak hapuskan kesalahan kita tu? Puji. Kalau dah mati dah, kita puji balik. Ini dia panggil ghaflah orang-orang yang soleh. Dia akan mari sekejap. Biar manusia ni tak akan terlepas daripada, kadang-kadang lebih kurang waktu kita duduk sini. Yang kedua dia panggil al-ghaflatul mutakarrirah, lupa yang berulang-ulang. Lepas buat hari ni, esok buat pula. Kadang-kadang lama baru boleh kita ingat balik. Ini kategori lebih tinggi, darjat lupa dia daripada yang awal tadi. Yang awal tadi sangat baik, sebab hati dia masih lagi digilap dengan zikir per Allah Ta'ala, yang menyebabkan dia mudah terasa. Tapi yang kedua ni tak apa nak ingat, kena diingatkan, barulah dia mari. Saudara, hak awak buat tadi tak betul tu, tak baik ni. Dia pun duk mikir mana tak baiknya. Kadang-kadang berlawan dulu, nak boleh ke mengaku tu. Tak, kita bukan tak semudah itu nak mengalah. Pasal kononnya nak menjaga image, jaga maruah diri. Maruah diri apa? Kita dah hentam buat dosa maruah diri. Yang ketiga, al-ghaflatul tamah, manusia yang lupa terus, maka itu orang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung dia tak ada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita berpindah kepada sebab-sebab kenapa manusia ini jadi lupa. Tanda baik-baik tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan dapat mengesan daripada awal, kesan daripada awal, supaya perkara ini dapat kita tangani dengan baik. Yang pertama sekali, terlalu mengejar kerehatan. Nak rehat ya kita ni, berasa nak berehat. Kita ni nak pergi mana tu? Saya satu keluarga cuti sekolah ni pergi berehat.
di mana-mana tempat lah dalam dunia ni. Dah. Dalam Malaysia ni kita kata pergi ke Cameron Highland, ada orang yang Masya Allah berehat, tapi dia panggil rehat secara ibadat. Pergi umrah, itu istilah rehat. Betul ke rehatnya? Balik-balik sakit tubuh habis. Masa dah lah bawa anak 10 orang pula anak, melompat atas kereta tu, Allah Ta'ala yang maha mengetahui dah. Berasa nak balik dah ketika tu. Kalau anak tidur, teruskan perjalanan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu nak kononnya, nak mencari kesenangan, kerehatan. Jadi kita terlupa yang sebenarnya rehat betul-betul manusia di mana? Kata dia, orang tanya seorang ulama, ada riwayat kata Hasan Basri, dia kata, orang tanya dia, Syekh, bila ke waktu kita rehat sungguh? Kata Tuan Syekh ini, apabila sirat, titian sirat berada di belakang, engkau sudah ada di depan. Maknanya kita telah lepas daripada azab. Ada juga yang mengatakan apabila kaki kamu pijak dalam syurga, ketika itulah baru dapat rehat yang betul. Atas dunia ni tak usah kata rehat lah. Nak pergi mengembang, nak pergi travel tu bukan main susah. Isteri kita 3 hari belum musafir tu duk ikat beg je 3 hari dah. Kat teropah tu teropah ni, Allahu Akbar, 3 hari tak tidur. Duk di airport pula, flight delay pula sampai esok. Nak kata apa? Mana ada rehat. Yang kedua, al-hirsu ala lazzatil hayah, terlalu nak mencari kelazatan hidup atas dunia. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang terlupa tuan-tuan. Orang ajak pergi makan, malu kita. Malu. Ustaz, kita jemput makan. Rupanya dia ajak makan di hotel. Kita belum masuk tu, kita tengok juga berapa menu dia punya buffet tu. 120, 200 setengah seorang. Saya kata ni bukan makan. Bukan makan ni mentah ke darah ni. Kita kata sebab kita tak biasa. Kita biasa makan nasi bungkus. Orang tu biasa dalam hidup dia. Jadi bila besar dia punya satu pinggan makan 250, berapa banyak kita terpaksa guna duit baru banyak. Bila banyak penggunaan, maka banyaklah kena cari. Bila banyak kena cari, tak jumpa yang halal, haram, jadi juga. Sebab dia panggil ini, dia panggil ghaflah, kerana terlalu nak kemewahan. Sedangkan satu pinggan, sekali kita masuk itu kita boleh makan sebulan, kalau kita betul-betul makan mengikut apa yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ini bahaya tuan-tuan, dia panggil sudah mati perasaan. Mati perasaan, mana kita ni tak ada perasaan apa-apa lagi. Kalau bahasa kita sekarang ni, lidah dia dah mati, tak ada rasa. Masin ke tawa ke sama je. Kalau orang Kelantan kata kebah, kita kata apa sini, yang cocok tak sakit tu apa kata? Kebah juga. Jadi kita punya iman kita sudah kebas. Perasaan dia tak ada apa. Buat dosa macam tak berdosa. Ini di antara perkara yang cukup dahsyat. Ada seorang ustaz pendakwah ni, dia buat bandingan. Dia kata apa? Bandingan dia agak kasar sikit lah. Dia kata orang yang mati perasaan dalam beragama ini lebih bahaya daripada mati pucuk. Kata gua mana ustaz? Marah kat tu. Dia kata mati pucuk tak habis obat cari, segala tongkat cari belakang. Tapi yang mati perasaan, dia tak tahu dia tu berdosa. Tak tahu. Semalam dalam khutbah saya keluar satu cerita yang saya rasa penat tuan-tuan. Waktu turun daripada kapal terbang, satu family keluar, anak-anak dia semua pakai seluar legging, dia panggil legging tahu. Seluar ketak tu macam stocking tu. Subhanallah, ni kata ni keluarga apa ni? Tudung ada atas kepala. Bapaknya sungguh hendak turun-turun. Kata mu ni bapak buat apa ya Rabbi Tuhan Maha Kaya. Hilang sudah perasaan. Sebab apa? Perasaan cemburu nak jaga anak kita daripada api neraka sudah tidak ada. Ghaflah. Lupa. Kita pun kesian Pak Haji ni. Tanya khabar mari mana. Orang panggil Pak Haji dia. Tapi sudah lupa dalam kehidupan diri, sudah tidak ada lagi identiti beragama, sudah hilang. Subhanallah. Ini kita rasa bimbang. Karena itu kata di ulama ahli syair kata mali jurhin bimayyitin ilam. Orang yang mati itu dia tak akan rasa sakit lagi ditoreh dengan pisau. Benar tak? Tengok ni ustaz-ustaz kita yang duk jaga orang mati. Waktu kita mandi mayat,
Kalau kita balik dia kuat sikit, agak-agak marah. Termasuk air dalam hidung, lemah aku. Kalau bunyi lagu tu lari terus dia. Maknanya perasaan tu sudah mati kita. Mali jurhim bimayitin ilam. Sebab apa? Yang mati bukan Tuhan, hati sudah mati. Hati dalam keadaan ghaflah, sehingga kita tak tahu kita berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Bila tak tahu kita berdosa, maka tidak ada harapan untuk kita bertaubat. Kadang-kadang orang dia berdosa, bila kita tegur dia, saudara, taubatlah kepada Allah, dia boleh celik mata, dia kata taubat apa? Apa dosa saya? Apa dosa saya? Sedangkan dia semayang pun tidak. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan lalai, ghaflah. Kenapa? Sebab sudah hilang perasaan dia terhadap agama. Yang keempat, ittiba'ul hawa, terlalu mengikut kehendak hawa nafsu. Kita, Allah SWT pasang dalam tubuh manusia ni ada nafsu. Boleh tak boleh kita hilangkan nafsu? Boleh? Tak mungkin. Kalau orang tak ada nafsu lagi tu bukan manusia, dia jadi malaikat. Malaikat dia tak ada nafsu dah dia. Dia laki-laki ke dia perempuan ke kita pun tak tahu, pakai seorang malaikat. Kan? Malaikat makan tidak, minum tidak, kahwin pun tak, tidur pun tak. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerja dia nya buat apa yang Tuhan suruh. Ada malaikat yang kerja dia rokok, rokok. Ada yang sujud ya. Ada yang duk jaga manusia, malaikat jaga kita. Dia panggil malaikat hafazah, dia duk jaga kita gini. Kita ni ada malaikat jaga. Kalau tak ada malaikat jaga kita, tuan-tuan, apa jadi kita ni? Sedar-sedar pagi-pagi sombak dalam hidung, semut lipat masuk dalam hidung. Tapi kita dijaga oleh malaikat. Itu dia panggil hafazah. Malaikat hafazah jaga manusia. Kiraman katibin, tulis amalan. Tetapi ada satu lagi kategori malaikat, nama dia malaikat rahmat. Yang ni dia tak akan berkawan dengan kita kecuali di tempat yang baik. Tuan-tuan duduk di masjid ni, malaikat ada sekali. Bila balik rumah, kadang-kadang malaikat tak boleh masuk dalam rumah kita. Rumah penuh dengan patung-patung, rumah yang ada anjing, rumah yang pentingnya ada rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Para jemaah kena balik tengok-tengok apa benda yang malaikat tak boleh masuk dalam rumah, kita hapuskan benda tu. Cukuplah kelalaian kita selama ni, ghaflah kita selama ni, kita tinggalkan. Itu dipanggil ittiba'ul hawa. Orang yang banyak mengikut hawa nafsu, Allah Ta'ala gambarkan manusia ini apa dia? Dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa dia takut pada Allah Azza wa Jalla, wa nahan nafsa, tengok Tuhan kata apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia jaga nafsu dia, jangan ikut. Nafsu tu ada, kena ada. Kalau tak ada, tak nafsu, tak ada manusia dah atas dunia ni. Betul tak? Mana ada manusia lagi? Orang perempuan kita sekali bersalin, sekali beranak, nak beranak lagi ke tak? Saya tak tahu orang Melayu ni baik. Waktu saya pengalaman bawa isteri nak pergi bersalin di hospital Arab, kita menunggu kat luar ni, dengar dia bertepik kat dalam. Marah ke suami dia, tuan tahu je. Siapa nurse masa tu, nurse Malaysia tak apa ada lagi, banyak kan Filipina duk bertepik dalam tu. Aib ya umi, aib. Dia kata apa ni, duk marah ke suami kat sini. Dia kata malam-malam tak marah pula. Tengok. Jadi kalau tidak ada nafsu, manusia ni tak ada lagi. Kena anak-anak seorang tak mahu dah sekarang. Sekarang ni ada juga nafsunya, nafsu nak mewah, nak senang-senang, boleh 2-3 orang anak, ai tak mahu dah. Tak, suruh doktor stop dia punya beranak. Baik, artinya nafsu kita ni, kata sebagaimana kata di para ulama, an-nafsu kat-tifli. Nafsu itu seperti baby, anak kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau kita biar budak dia kecil, dia akan suka menyusu dengan mak dia sampai ke besar, naik gigi, susu lagi. Tak, bawa pergi supermarket, duk gatul ke mak nak pack. Tapi wa in taftimhu yang fatimi, ibu-ibu sekarang ni sibuk dengan kerja belaka. Ada yang sempat bagi susu 2 bulan, ada yang sempat 2 minggu. Baru ni saya jumpa seorang tu tak sempat 2 minggu, ustaz. Kebetulan saya ada periksa, terpaksalah kena lepas susu dan lepas seminggu.
Nak kata apa? In taftihum yanfatimi. Kalau kita lepaskan susu, dia lepas. Demikian juga dengan nafsu kita. Kalau kita biarkan dia menguasai kita, maka kita akan terikut dengan dia, apa yang dia nak kita layan belaka, apa yang dia nak kita ikut belaka. Maka orang jalan ghaflah. Habis kita kena tahu, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kan nafsu tu ada 3, mutmainnah, lawamah, al-ammaratu bisu. Ada 3 kategori. Satu dia panggil mutmainnah, nafsu yang tenang. Hak ni dia suruh kita buat baik. Tapi tuan-tuan kena ingat, nak didik nafsu bukan payah, tapi tidak juga mudah. Saya baca dalam kisah as-salihin, dalam sejarah orang saleh, mereka kata apa? Aku didik nafsu, mujahadatun nafsi, berlawan, bertempur dengan nafsu 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun lawan. Dia tak mau bangun subuh, aku bangun. Dia tak nak pergi masjid, aku pergi. Dia tak nak bangun tahajud, kita bangun. 20 tahun. Selepas 20 tahun nafsu mengalah, kamu ni lepas pada itu tak perlu berlawan lagi. Nafsu sudah terdidik, dia sendiri pukul 5 pagi, tak payah ada jam, tak payah ada penggerak, mata celik sudah pukul 5 dah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun solat tahajud. Tak buka Quran hari ni, 2-3 muka surat yang kita targetkan, rasa tak senang hati, automatik jadi. Saya kadang-kadang rasa malu dengan orang tua-tua kita. Biasa kita di pondok dengan orang tua. Hari Isnin, hari Khamis, hari hujan ke hari panas, puasa je dia. Puasa. Kata Tok tak rasa letih ke? Dia kata mula-mula ya letih. Sekarang ni nafsu kita tak ada masalah, tak mikir dah kau makan. Dia mikir nak puasa. Subhanallah. Dulu dok mikir, kita hari ni kalau kita nak puasa hari Khamis depan, hari Isnin depan nak puasa, 3 hari mikir tak? Allahu Akbar, esok nak puasa ni, esok nak puasa ni, kita kena makan banyak ni, kena. Oh, malam-malam tu tak mudah juga. Makan. Macam semangat itu tak. Tapi bila sudah dididik, nak dia sendiri automatik. Esok hari Senin aku nak puasa. Dia tak mikir dah nak makan sebab dia nafsu sudah terdidik. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita didik jiwa kita, didik nafsu kita, supaya kita terlepas daripada kumpulan orang-orang yang lalai, ghaflah. Kalau dia nak semua dia nak. Tengok orang ada kereta baru, nak kata nak kita. Kereta saya ni lama dah ni. Orang tanya berapa tahun dah kereta? Baru 5 tahun. Baru 5 tahun tu lama dah. Ingat pocik-pocik kita kat kampung ni, saya ingat kereta, kalau di tempat kita tu dia panggil kereta Datsun yang bulat tu. Orang Kelantan kata Datsun buah hulu, dia panggil buah hulu kan, yang bulat macam buah hulu. Ada lagi pocik dia bawa sampai hari ni, boleh berjalan. Kata boleh bawa, kata ni, dia kata sampai lagi pergi masjid. Dia target masjid adanya. Masya Allah, tabarakallah. Kata kita yang ada 5 kereta depan tangga ni, kadang-kadang tak sampai masjid. Malu ke tak malu kita? Sebab apa? Apa punca? Ghaflah. Terlupa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita duk mikir, hujan hari ni, ingat nak pergi masjid. Tuan-tuan boleh berani jawab ke depan malaikat. Kalau malaikat tanya, kenapa tak pergi masjid? Hujan. Tu depan tangga mu ada 5 kereta tu, tirih belakang ke? Bocor belakang ke atak dia? Macam mana kita nak buat? Pasal itulah bila kita balik, macam mana nak dinafsu? Bila kita tengok alat-alat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kemewahan yang ada ni, disitulah Tuhan akan lebih bertambah kuatnya kita pada Allah Azza wa Jalla. Lagi tinggi darjat Tuhan bagi, biarlah kita lagi rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, sebab manusia lupa, yang kelima, terlalu banyak bekerja dan mencari rezeki yang lebih. Kadang-kadang kita terlupa, tuan-tuan. Tak nak pergi. Kenapa tak pergi masjid? Tak sempat. Kenapa tak solat Jumaat? Tak sempat. Sebab apa? Kerja ataupun cari rezeki. Dalam bahasa orang Melayu, cari makan. Kenapa awak ni nampak baik dengan orang tu? Cari makan, Syekh. Cari makan tu. Saya jumpa dah cerita orang cari makan. Nak cari makan di mana? Dia pergi Mekah umrah, pergi beli jam berapa ribu harga satu jam. Kata jam apa banyak ni? Takkan nak bagi ke anak-anak sampai ribu-ribu. Dia kata jam cari makan, ustaz. Kata macam mana cari makan? Dia kata balik ni untuk pegawai ni, ini pegawai ni, pegawai yang boleh meluluskan projek-projek tenda-tenda yang dia masuk.
Kata Masya Allah, mari cari makan di Mekah. Kawan dia pun cuik. Dia kata, Syekh, belum cukup lagi setakat beli jam di Mekah, engkau bawa tawah sekali, dia tu. Bawa tawah jam tu. Biar puas hati. Mana sekali holor tu bagi rasuah tu luluh lalu. Baru puas hati. Kadang-kadang kita terlupa. Ni saya beli Mekah ni tuan. Awak beli Mekah ke? Ambil dalam Kaabah ke? Ambil kelambu Kaabah ke? Kalau kita beri kepada pegawai yang meluluskan projek kita, apa dalam bahasa? Tak ada ke rasuah? Di Malaysia ni ada rasuah ada? Di Malaysia ada rasuah? Minta maaf kalau ada pegawai SPRM ni. Tak ada rasuah di Malaysia. Dia ada duit kopi. Apa lagi? Sumbangan. Itu yang dia ada. Rasuah, kalau ada rasuah, mana ada orang berani bagi rasuah? SPRI mari tangkap belum petang lagi sampai dah. Dia tak ada rasuah. Ingat. Jadi kita kadang-kadang lupa sebab semata-mata atas alasan cari makan. Kita kena ingat cari makan. Kita semalam ada orang telefon daripada satu negeri. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Saya turun kapal terbang dari airport. Tengah duduk berjalan tu, boleh tanya? Kata tanya sekejap boleh? Saya tengah keyboard. Dia kata, saya ni kenapa bila balik daripada Mekah rezeki saya sempit, projek tak dapat, tender tak boleh. Saya kata, boleh jadi tak ada sampul lah kot. Waktu dulu sampul besar, moga belum pergi haji ni tak mikir dah halal haram tu dah, pakai jalan selalu. Yang penting boleh. Dia kata, tak juga Ustaz. Dia macam malu-malu dan nak mengaku dulu tu. Saya kata, saya yakin dan percaya. Dalam hadis Nabi kata, tabi'u bainal haji wal umrah. Nabi kata, ikutilah, mana selang-seli. Pergi haji, lepas tu pergi umrah pula. Fa innahuma yanfiyanil faqra. Kerana haji dengan umrah ni menafikan kefakiran kepada seorang itu. Siapa nak kaya, banyak pergi Mekah. Saya yakin dengan hadis ni. Habis saya ni kenapa? Dia jawab lah balik. Kenapa saya? Kata Allah nak angkat darjah awak. Dia berinya ujian sekejap. InsyaAllah lepas pada ni betul-betul niatkan tawajud ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Dengan niat kita mendampingkan diri pada Allah. Kita pergi haji pun bukan nak cari title haji, bukan nak suruh kata Pak Haji, orang panggil je lah. Tapi kita pergi cara semata-mata kerana Allah. InsyaAllah lepas pada ni Tuhan buka, nanti Tuhan pula tak tertahan, terlalu banyak pintu rezeki masuk. Dia letak telefon, dia kata Alhamdulillah. Itu motivasi. Kita kadang-kadang terlupa. Sebab apa? Sebab semata-mata nak mencari rezeki. Allah SWT ingat kepada kita dalam ayat surah An-Nur. Tuhan kata apa? Rijalun la turhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salah fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Dalam rumah Allah Ta'ala ini ada tempat, ada manusia. Rijalun la tulhihim tijaratun. Ada orang yang tidak melupai mereka, tidak melupakan mereka perniagaan dan juga bai'un, jual beli yang dia buat tu an zikrillah. Berapa ramai kita tengok ahli-ahli masjid kita ni, Masya Allah tabarakallah, kalau tersebut ini orang tak berani sebut. Dia bisik kita, Ustaz, tu juta orang besar tu biasa ya, pakai jubah kupiah, duduk bucu masjid. Tak ada orang, dia pula tolong tutup pintu masjid, duduk tolong tutup lampu, jadi pak siap dia. Berapa ramai orang yang hebat-hebat macam ni. Inilah yang kita nak. Bila Allah SWT nak beri pada orang ni, lagi tinggi perniagaan dia, lagi besar dia dengan Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai kita tengok tokoh-tokoh, ahli-ahli korporat, ahli perniagaan yang Masya Allah mereka ini ahli masjid. Tapi orang yang lupa, baru buka kedai runcit tak pergi masjid dah. Berapa banyak perniagaan awak baru nak berjalan, masjid tak sempat. Orang Malaysia ni dia pelik. Bila pergi Mekah, kan kedai di Mekah Madinah ni, bila azan semua tutup. Dia kata, saya kata, awak punya kedai tutup tak kalau azan? Dia kata, tak boleh tutup Ustaz. Kalau tutup, orang pergi beli kedai lain. Dia tak beli kedai kita. Kedai kita tutup. Saya kata, untuk 5 hari pertama saja. Tulis elah siap-siap situ. Tutup sekejap, waktu solat. Tulis kat bawah tu pula nota, jom kita solat berjamaah. Agak-agak orang baca, Allahu Akbar, tuan kedai ni pergi jemaah, mari kita pergi solat juga, lepas ni kita mari beli kedai dia. Sebab kita terasa suka tak suka orang macam ni. Kita pun rasa kedai sebelah tu, kedai sebelah tak pergi solat kedai, aku tunggu hak ni. Sambil-sambil tu kita pergi surah sebelah ya. Allahu Akbar. Rezeki tak akan ke mana tuan-tuan, dia sudah ditulis oleh Allah Ta'ala.
Kata para ulama mengatakan rezeki kita ni, dia punya target sasaran dia tepat kena kepada kita. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, itu syarat. Kalau Tuhan tak tulis, tak usah duk kejar lah, tak dapat. Tapi yang kita naknya, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah. Tulis surah An-Nur ayat 37. Kalau tuan-tuan ni amai-amai ahli korporat, ahli-ahli perniagaan, pegawai-pegawai, tulis ayat ni, tak motivasi di muka pintu. Biarlah aku jadi rijal, manusia-manusia yang hebat tapi tidak melupai Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Bahagia tak bahagia kita? Kenapa tidak? Yang keenam, ni masalah kita tuan-tuan hari ni. Punca manusia jadi ghaflah, jadi lupa ni, apa dia? Adanya alat-alat gadget permainan baru-baru ni. Lupa sungguh. Siapa dia kata tak lupa? Bila dengan alat handphone kita ni kadang-kadang terlupa. Nah, biasa kita baca Quran lepas subuh, tapi nak tengok kejap ya. Masuk ya, keluar-keluar, isteri panggil balik bang, tengah hari dah ni. Terlupa 1 jam duduk situ. Alat ni. Dalam hadis Nabi kata, ingat ni. Hadis Ibnu Abbas, Nabi kata man sakanal badiyata jafa. Siapa dia duduk di kampung, di pendalaman, itu dia punya gaya hidup dia kasar sikit, dia tak ada protokol orang dia. Wa man ittaba'a as-sayda ghafal. Siapa dia ikut perburuan, kita akan lupa. Betul tak? Tak usah kata apa, tuan-tuan yang pergi mancing ikan, berapa lama boleh sekali pergi mancing? Berapa lama? 3 jam? 4 jam? 1 malam ada sewa boot, duk tunggu kain tu. Dia sewa boot berapa habis? Mana ahli-ahli sewa boot ni? Bagilah maklumat kita. 1,500 satu sewa boot. 1,500 tu kalau pergi pasar ikan, berapa tong kita boleh balik ikan? Berapa tong? 3 hari 3 malam tak habis makan ikan. Tapi Nabi kata man ittaba'as sayda ghafal, siapa dia ikut alat barang perburuan dia akan lupa. Dulu. Saya tak lupa ustaz, sambil saya tunggu pancing tu saya duduk berzikir. Alhamdulillah. Itu hobi kita, tak boleh sekat. Hobi itu teruskanlah, tak ada masalah. Tapi jangan lupa, Nabi kata siapa dia ikut perburuan sampai peringkat tengah hutan tu masuk, akhir kali nak balik tak boleh, sebab duk ikut ke arnak seekor tu masuk. Dia pula main cikucaknya kita tak. Kan muncul kata hilang, ikut lagi kita. Ini hadis Nabi perlu ingat. Jadi sekarang ni dengan permainan yang ada hari ni, baru ni bila timbul isu Pokemon Go, siapa tu Pak Imam terkejut, orang tak pernah masuk masjid. Dia kata mamak ni berana ada masuk masjid ingat nak solat, rupanya duduk cari kakak tu. Saya kata apa? Ghafal. orang azan lagi balik kan, dia nak cari dulu. Kebetulan kita pun kalau boleh deal dengan Pokemon, kata semua mu cari Pokemon biar masuk masjid belakang. Biar puas hati dah. Dekat-dekat waktu solat masuk masjid. Lepas tu kita tutup pintu, jangan keluar. Solat dulu baru balik. Memang lupa. Kata orang tanya Tuan Syekh, aku rasa heran lah, dia kata, bagaimana orang dulu kita dengar cerita boleh solat sampai berpuluh rakaat, ada kata ratus rakaat boleh solat. Ada orang yang boleh baca Quran sampai 10 juzuk satu malam berdiri. Kenapa? Macam mana boleh buat? Kata pendakwah ni macam sindir kita ya tuan-tuan. Dia kata aku duk tengok orang dulu sama dengan kamu sekarang. Kita sekarang ni sekali kita buka alat gadget kita, handphone, berapa jam boleh duduk situ? Isteri mari panggil 3 kali dah ajak makan. Dah, mula-mula anak mari panggil, abah makan dah siap, beres. Jawab lagi soalan, duk main WhatsApp lagi dah. Masalah WhatsApp ini masalah besar. Anak buat besar pula panggil, akhir kali bini mari panggil dengan sodek dekat tangan dia tu, nak makan ke tak ni? Subhanallah, tengok tu baru letak handphone. Dia kata aku tengok orang dulu oleh kerana hati dia mencintai Quran, mencintai Allah, maka dia ghaflah, dia lalai pada dunia, dia duduk dengan Allah Azza wa Jalla. Hati kamu ni bila suka dengan gadget kamu ni, kamu boleh duduk berjam-jam duduk situ sampai orang tutup pintu nak baru tak balik. Duduk di mana tuan-tuan? Duduk di hati. Bila hati terlupalah kita. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ata abwabas sultan iftutina, siapa dia pergi jumpa orang besar-besar, maka dia akan terfitnah. Jangan main, berhati-hati kita. Sebab apa dengan orang besar ni jadi fitnah? Sebab apa? Hadis ni riwayat Abu Daud. Sebabnya bila kita duduk kat orang besar,
Kalau dia buat salah, kita berani tegur ke? Ampuh. Kalau kita pergi berani tegur, bismillah. Tapi jarang orang berani tegur. Semua ampuh belaka dah. Oh, semua hak dia kata tu kau tepuk tangan belaka, tepuk meja sekali. Betul. Siapa nak kata? Sekali-sekala kita boleh mikrofon pula, kita pula baca sajak, puji-puji pula. Lah, itu dia panggil fitnah. Tapi kalau tuan boleh pergi bisik-bisik, itu nikmat. Sebab apa? Sebab orang yang boleh nasihat kepada pemimpin adalah orang yang hebat. Sebab kita tahu nasihat kepada pemimpin ni bukannya sembarangan. Baik, kita terus pergi ke yang ketujuh. Tarfih wa tana'um, terlalu nak orang panggil berlibur-libur. Tarfih, mana tarfih ni maknanya macam kita pergi kat tempat peranginan atau berehat-rehat tu. Itu dia panggil tarfih. Kadang-kadang kita pergi, Allah, perjalanan jauh. Nak pergi satu bukit tu, nak lagi rehat atas bukit, tapi berjalan sampai 7 jam 8 jam pergi. Letih tengah jalan ya. Tapi itu dia panggil masa kita rugi. Yang ke-8, ar-rukun ila dunia, terlalu cenderung hati kita ni kepada kemewahan dunia. Tengok orang ada tu nak belaka. Pasal itulah dalam hadis Nabi kata, man kanatil akhirati hammahu, siapa dia jadikan akhirat itu agenda besar hidup dia, Allah Ta'ala jadikan kekayaan dia adalah hati. Hati kita tengok, tak perlulah, aku tak perlu dah ada. Wa man kanatil dunya hambahu, siapa dia letak dunia dia, wujud dia di dalam hati dia, ja'alallahu faqrahu baina aini, Allah jadikan kefakiran duduk di celah dua mata. Fakir kita duduk mana? Antara dua mata kita ni. Tengok orang semua nak belakang. Walahanya kita banyak dah. Itu dia panggil tamak pada dunia. Yang ke-9, tuan-tuan tanda mukhalafatu ahlil ghaflah, terbanyak bercampur dengan orang-orang yang lara, yang leka. Ini bahaya kita. Kita banyak bercampur dengan orang yang lara. Duduk dengan dia, asyik cerita hak makan, hak minum, hak baju, hak pakaian, hak sukan-sukan yang dia main, kuda-kuda dia. Tak ada cerita tentang mati bila, akhirat di mana, tidak ada. Maka jangan duduk dengan orang lagu ni kecuali sekadar keperluan saja. Contohnya dia ni kerja sekali yang kita duduk sekat tu. Habis kerja jangan duduk dia, sebab dia akan bawa kepada kita ghaflah, kita tak mikir kepada akhirat. Pasal tu kata di para ulama, di antara ulama-ulama yang besar ni, bila sebut nama dia, wangi majlis. Orang tu ingat kepada apa? Kepada kehebatan dia ni, ibadat dia ni, zuhud dia, warak dia. Kita nak cari orang macam tu, kerana kita takut hari ni kita bimbang. Sebab bila orang bercakap tentang dunia saja, maka mereka ini juga akan duduk dalam keadaan lalai. Yang ke-10, kasratul mubahat, terlalu banyak mengambil benda-benda yang harus. Kita ni ada dua benda atas dunia ni. Satu, benda yang halal, memang halal, tidak jadi masalah. Tapi halal tu ada keperluan. Dalam kategori benda halal tu dia panggil benda yang harus. Seperti makan. Makan tu bagi kita ni, wajib kita makannya setakat boleh menguatkan tubuh kita. Siapa tak makan tu dia berdosa. Mungkin dia mati dengan sebab lapar, tak ada. Tapi kalau bermewah dengan makanan, sampai orang ni bila ajak orang makan rumah dia, penuh meja dia punya menu. Dekat nak balik mari bersalam, minta maaf ya, itu tak sempat nak sedia banyak. Kita hak makan dia mikir kalau banyak macam mana angkat 3 meja kalau lagi. Kita manusia ni bukannya boleh makan macam tu. Tak, kita bukan unta yang boleh simpan dia punya makanan. Kita orang ni tak boleh. Makanan tak boleh diqada. Ada orang boleh qada makanan. Kita 3 hari 3 malam tak makan, hari yang ke-4 kita makan untuk 3 hari lepas. Boleh tak? Tak ada dah. Jadi kita tak usah. Jadi kasratul mubahat, banyak ambil benda-benda yang harus. Kita benda buat rumah besar tu tak ada masalah, harus kan, al-maskanul wasi'. Tapi kadang-kadang kita nak buat dia tu terpaksa kena berhutang, terpaksa kena, banyak benda lah yang jadi masalah kitanya. Maka janganlah kita ambil benda-benda ini. Di antara 10 perkara, saya ingat tuan-tuan boleh ingat tak 10 perkara ini sebab manusia menjadi lalai. Dia panggil al-ghaflah. Dan insya-Allah siri-siri pengajian kita ni tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Buka YouTube, tulis nama saya ataupun dalam ringkasan dia AAM, aplikasi hati. Aplikasi hati, dia akan keluar siri-siri pengajian kita dalam bab amalul qulub, amalan hati. Jadi ada setengah, saya baca 2, ada baca kitab lama, dia panggil kitab tasawuf. Itu pun senang. Tapi yang kita motivasi begini pun kita buat juga sebab
masyarakat kita ini dia nak yang simple-simple, yang mudah-mudah. Ya, kalau kita belajar kitab tasawuf, dia ada martabak. Ada sampai martabak 7 ada. Peringkat ni, martabak ni. Saya ingat orang tua saya dulu, bila dia mengajar kitab yang besar-besar tasawuf, habis kitab, orang pergi tanya dia, tuan guru, kita ni sudah martabak 7 habis ngaji. Yang kita duduk martabak mana? Tuan guru kata, kita ni tarah makan martabak ya boleh. Dia kata, kenapa? Daripada mengaji tasawuf dulu, aku ingat sampai hari ni solat sunat tak bertambah-tambah. 2 rakaat tu ya pakai senyap. Itu pun kalau kadang-kadang nak solat sunat ba'diyah tak sempat, kawan cuik, mai. Nak ajak borak kat luar, solat sunat pun terlupa. Lebih nak naik martabak macam mana. Jadi pasal itulah saya ambil pendekatan yang simple, tuan-tuan. Orang ni tak suka, dia suka kitab tasawuf ni yang ada martabak. No. Kita belajar kitab tasawuf Imam Ghazali. Semua yang kita belajar ni ambil daripada kitab Imam Ghazali, daripada kitab Imam ni. Sebab kita olah dengan cara motivasi, saya ingat lebih dipahami dan insya-Allah mudah untuk dihayati. Jadi setakat itu dululah tazkirah kita pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah SWT lepaskan kita daripada penyakit lalai, leka, lara, ghaflah, daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.